Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Siti Syazwani binti Sobihi, bernombor matrik 282870, bersama dua orang ahli kumpulan saya iaitu Ben Alistair Janim bernombor matrik 283016 dan Nur Dalila binti Azmi bernombor matrik 282842 akan membentangkan tajuk di bawah penghantar komunikasi iaitu topik 7, komunikasi organisasi di Lembaga Sumber Air Negeri Kedah. Seterusnya kita masuk kepada pengenalan organisasi Lembaga Sumber Air Negeri Kedah. Lembaga Sumber Air Negeri Kedah merupakan badan berkanun Kerajaan Negeri Kedah yang bertanggungjawab untuk memastikan sumber air negeri termasuk lembangan sungai, air tanah dan permukaan, tasik, kolam, bekas lombong serta pesisiran pantai sentiasa berada di dalam keadaan terpelihara. Kemudian, Lembaga Sumber Air Negeri Kedah dilengkapi dengan peruntukan perundangan dan penguatkuasaan untuk melaksanakan fungsinya dengan lebih berkesan. Selain daripada itu, Enakmen Sumber Air Kedah 2008 ditubuhkan pada 13 Februari 2008 dan diwartakan pada 27 Mac 2008. Okey, Lembaga Sumber Air Negeri Kedah berlokasi di Aras 1, Blok E, Wisma Darul Aman, Alor Setar, Kedah. Okey, kita boleh tengok dekat sini objektif Lembaga Sumber Air Negeri Kedah terbahagi kepada 8 perkara. Okey, nombor 1, memastikan sumber air, lembangan sungai dan alam persekitarannya berada di dalam keadaan yang terpelihara dan mapan bagi menyokong pembangunan sosio-ekonomi negeri yang sentiasa berdaya maju. Nombor 2, menjana sumber kewangan atau hasil baru bagi kerajaan negeri. Nombor 3, melaksanakan fungsi sebagai perancang, pelaksana, penyelaras, pemudah cara dan penguatkuasa secara efektif, sistematik dan efisien dengan menjadikan plan pengurusan lembangan sungai dan plan pengurusan bersepadu zon pantai sebagai sumber rujukan utama. Nombor 4, mewujudkan suasana yang akan menggalakkan penyertaan sektor awam dan swasta dalam pengurusan sumber air dengan mengambil kira kepentingan awam dan kerajaan negeri. Nombor 5, menanamkan kesedaran orang ramai tentang betapa pentingnya sumber air dipelihara dan sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitinya. Nombor 6, menyediakan pengkalan data dan pemetaan maklumat sumber air negeri Kedah yang lengkap bagi tujuan pembangunan dan perancangan. Nombor 7, mewujudkan sistem pemantauan dan penguatkuasaan yang berkesan dalam memastikan sumber air terpelihara dan kualitinya terjamin. Dan akhir sekali, nombor 8, menjalankan kajian atau penyelidikan yang berkaitan dengan pengurusan dan perundangan sumber air dari masa ke semasa. Seterusnya kita masuk ke dalam tajuk bidang komunikasi. Bidang komunikasi terbahagi kepada dua, iaitu komunikasi pengoperasian dalaman dan komunikasi pengoperasian luaran. Komunikasi pengoperasian dalaman iaitu struktur dalaman organisasi yang secara terus mempunyai kaitan dengan usaha untuk mencapai matlamat organisasi. Komunikasi tersebut berlaku secara dalaman dalam sesuatu syarikat yang hanya melibatkan kaki tangan di pelbagai peringkat. Komunikasi ini melibatkan seluruh kaki tangan bermula daripada pegawai peringkat atasan hingga kepada peringkat sokongan. Okey, komunikasi pengoperasian luaran pula, penekanan terhadap struktur komunikasi dalam usaha mencapai matlamat organisasi melalui aktiviti antara organisasi dengan pihak-pihak lain seperti agensi kerajaan, publik, pelanggan, pembekal, media dan pelbagai pihak luaran yang lain. Proses komunikasi ini merujuk kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi melalui pihak perhubungan awam bagi mewujudkan hubungan yang baik antara pihak organisasi dengan pihak luar.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Dalila binti Azmi, nombor metrik 282842. Saya akan menyambungkan pembentangan ini dengan tajuk peranan komunikasi dalam organisasi. Pertama, memaklumkan maklumat mengenai tugas-tugas dan tanggungjawab, dasar-dasar organisasi dan isu-isu organisasi yang berkaitan dengan anggota kerja. Kedua, komunikasi bermatlamat untuk mewujudkan sebuah komuniti organisasi atau menerapkan semangat kerja kumpulan pada organisasi. Ketiga, sesuatu aktiviti kerja yang dijalankan seperti memasarkan produk, penyaluran maklumat mengenai prosedur kerja, meyakinkan pembekal, berurusan dengan badan-badan bukan kerajaan, pelanggan dan kerajaan terhadap aktiviti yang dijalankan. Keempat, menghormati para pekerja, mendengar dan berbual dengan mereka merupakan satu bentuk asas komunikasi dalaman yang berkesan. Kelima, dilakukan dalam bentuk jalinan hubungan yang mampu meningkatkan produktiviti, meminimumkan ketegangan, kekecewaan dan ketidakpuasan hati serta memberi nilai tambah kepada organisasi. Keenam, komunikasi berkesan dalam sesuatu organisasi dapat membantu kaki tangannya untuk melaksanakan tugas dengan lebih cekap dan efektif bagi membolehkan organisasi mencapai target atau objektif. Amalan komunikasi dalaman organisasi yang pertama, komunikasi bersemuka. Berformal melibatkan pelaksanaan bagi mencapai matlamat organisasi seperti arahan tugas, perundingan, delegasi, temu duga, pembentangan mesyuarat dan taklimat. Tidak formal pula, bertujuan untuk mengeratkan perhubungan dan tidak bertujuan untuk menghantar maklumat atau idea. Kedua, komunikasi melalui tulisan. Ianya boleh dilakukan dalam kuantiti yang banyak, lebih murah dan lebih kekal jika dibandingkan dengan kaedah bersemuka. Bentuk komunikasi melalui tulisan yang telah dilaksanakan di dalam organisasi iaitu laporan, kertas cadangan atau kertas kerja, memorandum, surat edaran dan surat rasmi yang lain. Ketiga, komunikasi menggunakan teknologi komunikasi. Organisasi didedahkan melalui teknologi komunikasi seperti telefon, email, faksimili dan lain-lain teknologi komunikasi yang sedang meningkat naik. Komunikasi perlu dilaksanakan secara berhati-hati agar perbualan yang disampaikan lancar dan tepat. Kesan amalan komunikasi. Yang pertama, proses pertukaran dan perkongsian maklumat serta jalinan hubungan di antara pihak pengurusan dan kaki tangan. Kedua, hubungan dengan tahap kepuasan kerja, komitmen serta prestasi kerja yang tinggi. Ketiga, aktiviti dan gerak kerja yang dihasilkan akan menjadi lebih efektif dan sistematik apabila komunikasi organisasi yang berkesan dipraktifkan. Keempat, komunikasi organisasi yang berkesan bergantung kepada kepimpinan seorang ketua jabatan untuk membentuk sesebuah organisasi yang cemerlang di dalam kerajaan. Yang kelima, membantu menyelesaikan sesuatu permasalahan organisasi serta proses membuat keputusan yang matlamat akhirnya menjana kepada pencapaian matlamat penubuhan sesebuah organisasi. Okey, seterusnya kita akan masuk dalam bab 7 iaitu bagaimana komunikasi ini dapat mencapai matlamat organisasi. Seperti yang kita tahu, untuk mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan oleh dalam sesebuah syarikat, haruslah salah satunya mempunyai komunikasi yang baik di antara pihak pengurusan dan pekerja ataupun staf. Dan oleh itu, sebagai contoh yang dalam slide ini kita boleh lihat di mana salah satu contohnya Lembaga Sumber Air Negeri Kedah untuk mengadakan satu program seperti program-program yang telah dirancang oleh pihak syarikat adalah majlis berbuka puasa, jamuan hari raya Lembaga Sumber Air Kedah, ataupun mengadakan program gotong royong
atau dengan mengadakan hari keluarga ataupun family day Lembaga Sumber Air Kedah. Dengan itu maka di antara setiap staf dalam pekerja Lembaga Sumber Air Kedah akan dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan mengakibatkan boleh mewujudkan suasana kerja yang selesa dan dapat meningkatkan lagi ataupun dapat membina suasana kerja yang selesa di antara staf ataupun pihak jabatan. Oke, seterusnya kita akan masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan bagi setelah kami menjalankan beberapa temu ramah bagi syarikat Lembaga Sumber Air Kedah, di mana kami dapati bahwa peranan komunikasi ini memberikan impak yang besar bagi dalam penambahbaikan layanan perkhidmatan yang dilaksanakan. Poin yang kedua adalah melalui komunikasi yang berkesan, di mana komunikasi berkesan akan mewujudkan ataupun melalui hubungan harmonis yang telah diwujudkan di antara kaki tangan di dalam sebuah organisasi akan meningkatkan lagi image sebuah syarikat itu. Dan poin yang ketiga adalah meningkatkan kemahiran komunikasi dan memperkemaskan saluran komunikasi yang sedia ada bagi menjamin setiap perkhidmatan yang ditawarkan memberikan solusi ataupun cara penyelesaian terbaik kepada kedua-dua belah pihak. Sekian dan terima kasih.